Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim, ataupun bahasa Arab kata Hisnul Muslim, benteng pertahanan seorang Muslim tu ada dalam ni. Tapi kalau saya beli kitab sarus tak jadi benteng. Dia bukannya besi berat, besi tebal, tembok tak lu. Kekuatan dia duduk di mana? Duduk di bacaan. Bila kita beramal, baca dengan yakin. Kalau saya baca tak yakin tak jadi. Dia nak baca serta yakin. Dengan bacaan yang kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia akan jadi kuat. Dia akan jadi benteng, hisn. Babu ma yaqulu 'inda at-ta'ajjubi wal amri sar. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Bila kita kagum pada benda, kita baca apa? Kita baca, tengok 200, bacaan yang ke-240, subhanallah. Itu ya baca sepatutnya. Bila kita tengok benda kita rasa pelik, benda ni subhanallah. Rasa pun kita rasa apa sajalah benda-benda yang itu, kita kata subhanallah. Jangan duk menyumpah. Kalau kita tak biasa lidah kita dengan menyebut nama Allah, bila kita tengok kita akan jadi buat nyumpah ke, buat benda-benda yang di luar daripada lingkungan adab seorang Muslim. Jadi Nabi kita ajar bila kita tengok, kita kata subhanallah, ataupun kita kata Allahu Akbar. Boleh kata apa saja benda yang kita rasa pelik, ajaib, kita kata subhanallah, ataupun kita kata Allahu Akbar. Mana cerita dia? Ada beberapa cerita dalam kitab kita ni yang kita perlu dengar lah. Pasal apa dia tak mari gitu saja lah. Cerita dia daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Istayqaza an-nabiyyu zata lailah. Suatu malam Nabi kita bangun daripada tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah tidur, dia bangun, terkejut tidur. Faqala subhanallah. Nabi kita bangun tidur, terus baca subhanallah, maha suci Allah. Sebab apa? Nabi kata ma unzilal lailah minal fitan. Apa yang turun pada malam ini, fitnah-fitnah yang turun ke bumi malam ini. Jadi Nabi kita terkejut, pelik dengan apa yang berlaku ni. Nabi kata subhanallah, banyak je benda-benda yang pelik. Jadi semua bila kita tengok budak-budak nakal ke apa, jangan sumpah. Jangan duk kata pasal kelakar budak, tak. Kita kata subhanallah. Buahnya budak ni. Jadi letak situ. Barulah lidah tu balik kepada Allah SWT dengan segala benda-benda. Nabi kata ma unzilal lailah minal fitan. Apa yang turun malam ni daripada fitnah. Wa ma za futiha minal khazain. Apa yang telah dibuka daripada gedung-gedung khazanah pada malam ini. Jadi oleh kerana buka gedung malam ni banyak, maka Nabi kata ayqidu suwahibat al-hujur. Nabi kata kejut semua tuan-tuan bilik ni. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil rumah, dia panggil hujurat, hujur, bilik-bilik ya. Bilik hak ni bilik Aisyah, hak ni bilik Hafsah, hak ni bilik orang ni. Jadi rumah kecil macam pondok kita sini boleh jadi kan. Lebih kurang gitu ya. Rumah Nabi tu sebuah pondok ya. Nabi kata bagi kejut semua tuan-tuan bilik tu biar bangun. Apa Nabi kita kata? Farubbakasiyah fid dunya ariyatun fil akhirah. Subhanallah. Nabi kata berapa ramai orang yang berpakaian dalam dunia ni tetapi telanjang di akhirat esok. Pakai baju atas dunia tapi telanjang di akhirat, tidak ada pakaian kerana tidak ada amalan yang baik. Jadi Nabi kita terkejut. Bila dia terkejut, dia kata subhanallah, banyaknya turun fitnah pada malam ini. Jadi itu cerita yang pertama tentang subhanallah. Cerita yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu cerita. Ini kisah dia sendiri. Dia cerita secara dia. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah jalan. Abu Hurairah suatu hari berjunub. Tak sempat nak mandi, keluar daripada rumah dia nak pergi cari air. Biasalah rumah di Madinah tu bukannya banyak air macam kita sini. Sampai mereka tak tahu air melimpah ruah. Bila tak ada air sehari dua ni sibuk. Lari balik kapur pada dah. Tak apa. Jadi Abu Hurairah satu hari dia kata aku berjunub. Tak ada air. Dia keluar daripada rumah dia nak pergi mandi, nak pergi cari air.
Tiba-tiba nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah jalan. Apa nak buat? Fan khanasa minhu, dia pun mengelak, dia sembunyi diri daripada Nabi, nusuk. Sembunyi. Nusuk, dia lari daripada Nabi. Lari itu bukan kerana tak suka Nabi, tidak. Sebab dia berjunuk. Fazahaba faghtasala. Dia lari pergi mandi. Sudah mandi dia mari cari semula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ya Abu Hurairah, aku tengok mu jalan betul lah gini tadi, tiba-tiba lari, tak ada. Mana pergi?" Nabi tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, minta maaf banyak-banyak. Waktu saya nampak Nabi Rasulullah nampak saya tadi, saya dalam keadaan junub. Jadi saya tak mau bersalam dengan Rasulullah dalam keadaan itu. Wa ana ala ghairi taharat, dalam keadaan saya tak bersuci, maka saya pergi lari cari mandi. Hari ini baru sudah mandi, mari jumpa Rasulullah." Maka Nabi kata apa? Subhanallah, peliknya mu ni Abu Hurairah, innal muslim la yanjus. Nabi kata, orang muslim bukan najis. Jadi orang muslim tidak najis. Bila orang muslim tidak najis, apa yang mu lari? Kalau junub pun, bukan junub duduk di tangan dia, bukan junub di tangan. Sumpah-sumpah juga dengan satu cerita Aisyah, bila Nabi kita minta benda di rumah dia, isteri dia dalam keadaan haid, jadi dia orang tak mau hala barang. Nabi kata, bukan haid mu duduk di tanganmu, duduk lain. Jadi tidak jadi masalah. Walaupun dalam keadaan orang ni berjunub, boleh jumpa dengan orang, boleh salat. Cumanya dia nak sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Nabi kata apa? Subhanallah. Apa ni Abu Hurairah ni? Innal muslim la yanjus. Orang mukmin bukan najis. Kenapa lari? Lain kali jangan lari. Itu satu. Cerita yang ketiga, nak dengar cerita ke tak ni? Nak dengar tak? Nak dengar cerita di mana puncanya bila kita pelik pada satu benda, kita kata subhanallah. Bila kita tahu cerita dan lidah kita pun bila tengok benda yang pelik, orang buat apa benda, kita kata subhanallah. Apa dia ni? Cerita Aisyah, seorang perempuan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nak mandi daripada haid. Ya Rasulullah, saya ni haid, macam mana nak mandi? Fa amaraha kaifa taghtasil. Nabi bagi arahan mau mandi macam ni. Kata Nabi, khuzi firsatan min miskin fatatahhari biha. Jadi Nabi kata ambil firsah. Firsah tu siapa ni, jenis kain lah. Kalau kita ambil firsah sekarang ni sebenarnya dia panggil tisu, kau kertas tisu yang tebal. Dulu mana ada tisu, apa kain? Ambil kain buruk, kain firsah ni, suf. Ambil benda-benda kain macam ni, fatatahhari biha, min miskin. Jadi ambil kain ni, letak air wangi, bersihkan dia. Maksudnya bersihlah tempat haid dia tu. Jadi orang perempuan ni tak faham. Ditanya lagi, kaifa atatahhar? Macam mana nak buat ya Rasulullah? Allahu akbar. Payahlah orang perempuan tanya. Rasulullah nak jawab cara direct pun susah juga. Moga isu-isu ni isu wanita. Qala tatahhari biha, membersihkan dia dengan kain tu. Dia ditanya lagi, kaifa? Macam mana? Qala subhanallah tatahhari biha. Nabi kita pelik orang tenun, tak payah-payah juga. Allah Rasulullah kata subhanallah, bersih, sucikan dengan dia. Aisyah kata fajtazabtuha, aku pun tarik mek ni, mari sini. Pun tak payah-payah ni. Jadi Aisyah tarik, bawa lagi ke lain, dia pun syarah lah macam mana cara nak buat. Jadi itu di antaranya. Jadi Rasulullah kata 3 kali dia ulang suruh buat benda ni, tak payah juga. Nabi kata subhanallah. Jadi kita bukan lagi kita ajar anak murid pelajar kita 3 kali tak payah-payah, boleh kata subhanallah. Apa lawak ni mikir dengan apa sangat. Jadi Aisyah kata nak selesai masalah ni, dia tarik orang perempuan ni, dia syarah pula. Jadi mau mandi siap-siap, sudah mandi ambil air wangi, letak di tempat haid itu, supaya tidak bang. Itu dipanggil ajaran dia. Jadi ceritanya dalam bahid. Kalau nak ceritanya, bila kita pelik pada satu benda, kita kena kata subhanallah. Ingat dah hadap ni, adab Islam ni. Bila tengok apa saja benda, kita kata subhanallah. Maha suci Allah Taala daripada kelemahan yang ada pada orang daripada apa saja benda. Satu lagi, yang ke-241 tadi, bila kita rasa pelik, rasa kagum, rasa pelik ajaib pada satu benda, kita juga boleh kata Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Jadi kita hari ni takbir segala tempat dah.
Dalam orang yang tak pernah dengar takbir ni, dia kata buat apalah apa-apa tu, duk takbir dalam hutan, dalam rock, dalam kebun, dalam gelap, dalam dewan takbir satu benda. Jangan. Tengok dia dengar cerita dulu. Jangan mudah nak komen. Ada kalanya kita duk komen benda yang kita tak tahu pun. Pakai komennya. Jadi komen benda-benda ni jangan duk main nakal. Seorang sahabat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia cerita. Dia kata Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada Adam. Ya Adam. Hei itu Adam. Adam pun jawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Ya, wahai Tuhan kami. Fayunadi bisautin. Maka marilah satu suara yang bagi arahan kepada Adam, innallaha ya'muruka an tukhrija min zurriyyatika ba'san ilan nar. Allahu akbar. Hei Adam, Allah Taala perintah pada kamu supaya kamu keluarkan daripada zuriat kamu ini kumpulan yang nak pergi ke neraka. Nauzubillah. Kata nauzubillah minan nar. Kita minta berlindung Allah Taala daripada neraka. Qala ya rabbi wa ma ba'sun nar. Dengar. Adam tanya, orang yang pergi ke neraka tu apa benda? Kata suara ini beritahu, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'in. Daripada 1000 orang, ini hak takut ni. 1000 orang bilangan ni, 999 orang pergi ke neraka, satu ke syurga. Tak gerung kita. Seorang ke syurga, 999 lagi ke neraka. Fahina idzin tada'ul hamlu hamlaha. Pada hari itu orang yang mengandung akan keluarkan anak dia. Huru-hara dunia. Wa yashibul walid, budak-budak semua jadi ubai belakang. Jadi kalau kita tengok hari ni, orang-orang muda cak rambut buat ubai tu, kita bagi tahu pada dia belum kiamat lagi. Pada hari tu automatik tak payah cak rambut. Budak-budak ni rambut hitam ni semua jadi ubai belakang. Apa ni, huru-hara hari kiamat. Jadi wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Fasyaqqa zalika 'ala an-nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Jadi sahabat-sahabat yang dengar hadis ni berubah muka. Berubah muka dia, pucat. Ya Rasulullah, macam mana nak buat ni? 1000 seorang ni nak lepas macam mana? Bukannya siapa dia seorang tu daripada 1000 yang nak lepas daripada neraka, naudzubillah. Jadi Nabi kita bersabda, min Ya'juj wa Ma'juj tis'umiyah wa tis'atun wa tis'in. Dari kalangan pengikut Ya'juj wa Ma'juj 999 orang. Wa minkum wahid, dari kalangan manusianya seorang ya. Hak Ya'juj wa Ma'juj tu ramai. 999 tadi daripada Ya'juj wa Ma'juj seorang daripada manusia. Kata Nabi, summa antum fin nas ka'syarati sauda fi jambi thawb al-abyad. Kemudian bilangan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nak banding dengan ramai bilangan manusia semuanya, sepertilah seorang bulu yang hitam duduk di atas belakang lembu yang putih. Lembu putih, satu ada sawat rambut yang hitam. Tu yang kitanya nak bandingnya. Sikitnya bilangan umat ni nak banding dengan semua seluruh apa ni dunia. Berapa tahun dah, berapa apa ni ribu tahun dah umur dunia ni. Jadi ramai bilangan dulu, bilangan umat ni sikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni la arju an takunu rubu' ahli jannah. Aku mengharapkan kamu akan menjadi 1/4 penduduk syurga. Bila dengar macam ni tuan-tuan, sahabat-sahabat fakabbarna, sahabat yang ada semua bertakbir, Allahu akbar. Sebab gembira, suka dengan berita ini. Nabi kata, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 1/4 daripada penghuni syurga. Ramai kata ramai? Ramai lah nak banding dengan umat yang dulu begitu ramai. 124,000 Nabi. Kita ni umat yang terakhir, tiba-tiba 1/4 penduduk syurga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, Nabi tengok sulus ahli jannah. Nabi kata tak, bukan 1/4. Kamu 1/3 daripada penghuni syurga. Fakabbarna, sahabat-sahabat semua bertakbir, Allahu akbar, kerana gembira dengan berita. 1/3 lagi banyak. Nabi kita senyap. Sekali lagi Nabi kita ulang, syatru ahli jannah, kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1/2 daripada penghuni syurga. Fakabbarna, para sahabat semua bertakbir sekali lagi.
Jadi kita cerita banyak lagi kalau nak tengok cerita-cerita ni. 3-4 cerita yang kita sebut hari ni nampak kepada kita bahawa apabila kita tengok benda yang ajaib, benda yang pelik, kita kena kata subhanallah. Bila kita menerima berita-berita gembira, kita kena kata Allahu Akbar, takbir. Jadi jangan duduk takbir tak terpasar tak. Setengah orang ni pakai takbir semacam, tak kira masa. Jadi dia ada juga tempat-tempat dia. Jangan duduk takbir ikut orang. Ikut orang semangat dia panggil. Lalu ni jenis takbir, lalu ni takbir semangat. Jadi tidak tahu apa cerita. Bab yang ke 113. Satu lagi cerita. Cerita menarik juga ni. Jadi satu hari ada seorang ni hebat dalam peperangan. Dia perang kuat. Sahabat-sahabat sangka dia ni memang ahli syurga. Bagi tahu ya Rasulullah, orang tu hebat, dia perang. Lari habis kafir ke dia. Orang kafir lari habis. Nabi kata apa? Innahu min ahli nar. Jangan pelik. Dia tu hero tu ahli neraka. Ya Allah, fatah. Jadi sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, perang kuat ni, dia bunuh orang kafir ramai. Macam mana ahli neraka? Jadi bila Nabi beritahu, maknanya ini mesti betul. Ada hak Nabi beritahu tak betul? Tidak ada. Yang Nabi beritahu tak betul. Jadi sahabat ni pergi ikut dia ni, tengok macam mana orang hero ikut hero ni. Tengok. Bila dia habis peperangan, dia kena satu luka di tubuh dia. Luka. Bila luka dia sakit. Bila sakit dia tak boleh menerima yang dia ni sakit. Hero ni tak boleh terima sakit. Bila hero mesti tak sakit. Macam hero Melayu tak boleh mati. Tidak, hero Melayu tak mati kan? Tak mati. Habis tinggi dia hilang. Seperti hilangnya hantuah pakai ni cari tak jumpa. Hero Melayu dia dipanggil ni. Jadi orang ni pun, hero ni, dia tak boleh terima dia sakit. Dia ngamak kau dia boleh bunuh orang semua, dia sakit tidak. Bila sakit apa dia buat? Dia ambil pedang dia sendiri, dia tikar dia. Mati. Jadi mati bunuh diri. Summa adar rajulu, orang laki-laki tadi cepat balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, betul Rasulullah cakap tadi. Orang itu mati bunuh diri. Maka Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar. Nabi kita takbir. Asyhadu anni Abdullah wa Rasuluh. Kamu saksilah bahawa aku ni memang hamba Allah dan Rasulullah. Aku cerita tu memang betul. Ini nak cerita syahid di sininya, Nabi kita bertakbir bila dia dengar cerita benda-benda yang ajaib, pelik. Pelik tak pelik? Bila Nabi kita beritahu tak pelik lah. Yang seterusnya 123, bab 123, perbuatan yang patut dilakukan apabila ada sesuatu yang mengembirakan. Bila kita dapat berita gembira, apa sajalah kita minta apa-apa permohonan dapat. Ataupun anak kita pergi hospital ambil peperiksaan, dapat satu, dapat A, mumtaz, dapat. Jadi apabila kita, apa yang kita nak buat? Tengok yang ke-242 tu bacaan dia. Apabila ada sesuatu yang mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda terus sujud syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi bila kita dapat berita gembira, sujud syukur lalu. Sujud syukur ni memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul soalan, kita nak sujud syukur ni seperti kena salat ke macam mana? Kena ada wuduk ke tidak? Timbul tak timbul soalan? Jadi bila kita, contohnya orang telefon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permohonan tuan sudah lulus. Jadi apakah kita kena letak telefon lagi ambil wuduk dulu sujud syukur? Kalau di rumah kita tak apa. Kalau di tempat lain macam mana? Jadi di sini dibahas oleh ulama, ada yang mengatakan bahawa sujud syukur ni tak perlu pada wuduk. Bila kita dengar cerita sujud syukur, paling ke arah kiblat tu sujud lalu. Allahu Akbar. Habis. Sujud syukur. Jadi sah. Nak ceritanya, dia naknya sujud tu. Bila kita dengar, dapat berita tu, terus lagi. Tapi yang baiknya, yang afdalnya, sebagaimana kata sebagian ulama, jadi yang afdalnya kita ambil wudu. Dengar dapat berita gembira ni, terus pergi ambil wudu dan kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur di atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ingat tak? Ingat, jangan duduk main tok kalu. Jadi
Ada kalanya kita ni terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi rezeki yang kita kepada banyak, tapi kita buat tak kena, ya Allah. Bila orang bagi, macam cerita hari ni, banyaklah cerita-cerita dah. Bila dapat benda-benda yang kita suka, bukan nak buat sujud syukur, buat pesta nak pula dah. Tidak buat pesta kan. Panggil orang ramai-ramai, bawa lagu-lagu, penyanyi-penyanyi, minum makanan-makanan yang membazirkan. Itu tidak syukur nama dia tu. Itu nama dia orang yang tidak mengenangi budi, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sujud syukur ni maknanya kita balik bersyukur pada Allah SWT. Buat jamuan tak apa, kenduri, suka panggil orang syukur di atas nikmat yang Tuhan beri. Tapi jangan buat majlis-majlis maksiat. Yang ke seterusnya 124, bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit. Ini penting ni. Bila kita rasa sakit, mana-mana tempat, tangan sakit, kepala sakit, kaki sakit, apa kita nak buat? Telefon ketuk bomo. Tak payah cari bomo. Kita sendiri jadi bomo. Macam mana nak jadi bomo? Tengok ni. Belajar betul-betul. Yang tak ada kitab tulis. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit. Letak tangan di tempat sakit. Mana sakit? Tangan. Ambil tangan kita ni, letak tempat sakit. Kemudian baca bismillah. Baca bismillah salasan 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ikut. Nanti letak tangan mana sakit? Masing-masing sakit. Letak tangan, sakit kepala letak atas kepala. Sakit kaki letak kaki. Masing-masing letak tangan. Nak baca dah ni, nak test ni. Ini dipanggil ubat laser ni. Ya, orang panggil laser ni, laser dengan bacaan kita ni. Letak masing-masing letak tangan tempat dia sakit. Tak. Bismillah. Baca. Ikut Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca berapa kali? 7 kali. InsyaAllah dia akan sembuh. Ya, baca dengan yakin lah. Jangan duk main baca suka-suka, sengih dia. Dia lah kita tahu. Dia naknya baca kita tu yakin. Kerana apa makna dia tengok? Bismillah 3 kali. Kemudian kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Maknanya aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya. Kita minta berlindung dengan Allah dan kekuasaan Allah. Ada lagi kuasa lebih hebat daripada Allah? Ada? Tidak ada kuasa. Dari kejahatan yang aku dapati dan aku takuti. Kan sakit ni benda tak baik. Benda yang jahat kepada kita. Jadi kita kata, aku minta berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada segala benda yang tidak aku senangi, yang aku tak suka ni sakit. Boleh. Lepas tu kita kena pergi hospital juga. Lama dia kata baca hak ni badai tak makan ubat. Ubat tu satu ikhtiar. Hak ni satu ikhtiar yang kita kena buat. Jadi baru ni kita dah belajar dah. Belajar tak belajar, bila kita pergi ziarah orang sakit. Macam mana baca ziarah orang sakit? Tak ingat pula dah. Tengok muka surat berapa? Baca orang sakit baru ni. Bacaan orang sakit. Tengok. Bila kita pergi tengok orang sakit, apa kita nak buat? Jangan terlupa. Nombor berapa tu? 75. Tanda betul-betul ni.
Dah berkata. Muka bacaan yang ke 148. Tengok dalam kitab tu. Nak suruh ingat balik. Bacaan yang ke 148. Dalam kitab perisai kita ni. Bab yang ke 49. Bacaan, nombor bacaannya 148. As'alullahal azim. Ikut. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaka. Jadi kita baca ni pun 7 kali juga. Jadi bila kita pergi ziarah orang sakit, kita pegang dia, kita baca ni as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Kalau orang perempuan an yashfiyaki, tukar ka kepada ki. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaki. Ni kena hafal semua ni. Kena tulis semua, letak dalam poket. Bila nak ziarah orang sakit, baca ni. Jadi kita boleh juga baca yang ni. Baca yang kita baca bismillah auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Jadi hak ni kita baca bila kita sakit. Hak ni kita baca untuk orang lain. As'alullahal azim rabbal arsyil yashfiyaka atau yashfiyaki. Boleh ingat dah? Kena ingatlah, jangan tak ingat. Jadi alhamdulillah bila kita baca hak ni, kita telah minta perlindungan dengan Allah SWT daripada kejahatan, daripada perkara-perkara yang menyusahkan kita. Bacaan yang ke 125, bab yang ke 125, nombor bacaan dia 244. Bacaan apabila takut ditimpa sesuatu bencana. Jadi doa man khasya an yusiba syai'an bi'ainihi. Jadi bila kita takut kita tengok orang ni, kita takut pandangan mata kita tu jahat pada orang. Macam kita tengok rumah orang comel, cantik rumah ni, jangan duk tengok dengan mata dua belah. Tengok, oh besar rumah ni, hebat. Boleh jadi kalau mata kita tu kuat, runtuh rumah tu. Jangan main. Ini dipanggil ain ni. Ini dipanggil penyakit ain. Ataupun kita tengok pelajar ni bijak, baca Quran ingat, periksa dapat nombor 1. Kita tengok, oh bisa ni dia ni, genius dia ni. Oh tak ada orang. Jadi semua dia puji tanpa kita sandarkan kepada Allah SWT. Dibimbangi budak ni akan jatuh sakit. Berapa ramai kita dengar pelajar-pelajar kita yang hebat masuk universiti tak ada setahun, balik jadi pening, jadi bengong, jadi tak tahu apa. Ada berlaku tak berlaku? Berlaku. Orang-orang yang cerdik tukar jadi habis, jadi bodoh. Budak ni dapat semua A, nombor 1 straight ngaji. Habis-habis universiti masuk kerja, tak boleh kerja dah. Bengong keluar habis. Dia panggil ni penyakit ain. Jadi kata di sini, apa kita nak buat bila kita tengok benda-benda yang pelik, kita kata apa? Apabila seorang daripada kamu melihat saudaranya atau dirinya atau hartanya yang mengkagumkannya. Kita tengok apa benda ya? Kita kagum. Ataupun kita tengok kita sendiri. Bisa aku. Tak sangka pula. Ingat ke bodoh aku ni. Keluar-keluar dia punya result, dia punya peperiksaan A1, A+, dia panggil. Capur lagi A. Jadi kita sendiri kagum pada kita. Kita jangan duk puji kita sangat. Kita kena kata, maka hendaklah dia berdoa untuk keberkatan saudaranya, dan dia berkata apa? Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu alaika. Boleh kata? Coba kata, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu alaika. Jadi kita kena kata benda-benda macam ni. Karena dia kata sini, fal yad'u lahu bil barakah. Nabi kita suruh kita doa kepada orang itu dengan berkat. Kita nak doa macam mana? Kita kata Masya Allah. Bila tengok rumah orang comel, oh Masya Allah, comel rumah ni. Bila tengok budak ni pandai, kita kata barakallahu fiik, Allah Ta'ala berkat kepada kamu. Kita kata barakallahu alaik. Ataupun Masya Allah. Masya Allah ni ingatlah kerana tak? Barakallah tu mungkin jaga-jaga kita kata. Tapi Masya Allah tu menjadi amalan biasa dah. Jadi tengok apa saja pun Masya Allah. Jadi kerana tu kita tengok, kalau rumah orang Arab lah, orang Arab hak iti bahasa ni, biasa rumah dia, kalau rumah dia comel-comel, pagar dia macam tembok penjara pudu hak kena rutuh tu. Punya hebatnya pagar dia saja. Jadi dia akan tulis di dinding pintu dia tu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila orang tengok rumah comel apa,
Suka dia teringat dah baca masya-Allah tabarakallah. Jadi dia tengok. Jadi kalau kita buat rumah baik nak betul tak apa, tak rasa tak tulis pula. Siapa dia nak pergi puji rumah kita. Jadi ingat bila kita nak tengok benda yang mengkagumkan kita, sama ada benda, kereta, hayawan, orang cerdik, orang comel, kita kena kata apa? Masya-Allah. Ingat semua? Nak kata apa? Masya-Allah. Baru kita puji orang. Masya-Allah. Kagum awak masya-Allah. Akak fikir kuat. Pernah satu cerita, waktu belajar dulu, kita upah orang Mesir, akak bagai nak naik rumah kita, rumah asrama di Madinah. Jadi dia akak peti air besar dekat dengan besar ni. Sore dia pikir naik. Jadi pelajar kita nak gorang dia. Oh hebat mu ni, anta qawi. Letak lalu peti air nak kocok. Dia kata Majnun, menggila dia tanya. Pasal pelajar tu tidak kata masya-Allah. Kalau kata masya-Allah, anta rajul qawi, masya-Allah mu ni kuat, dia tak marah. Tapi bila dipuji tak nak tambah masya-Allah, dia kata anta qawi. Dia letak lalu peti nak kocok pula. Jadi hak mana pandai-pandai ni ulai baliklah barakallahu fiik, masya-Allah. Jadi kita sejuk balik dia. Marah, anak dia tahu. Sebab ni ada cerita dia ni. Jadi apa ceritanya? Nak dengar cerita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ain. Apa dia ain tu? Tengok nota kaki bawah tu 278. Ain ialah satu kecelakaan yang menimpa seseorang dengan sebab pandangan mata yang membahayakan. Jadi mata kita ni hebat, mata ni. Bukan cuma mata kita tu. Bila kita tengok dengan pandangan perasaan dengki, perasaan hasad, perasaan apa-apa ni yang menyebabkan manusia akan runtuh. Jadi cerita berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hanif. Seorang sahabat nama dia Amir bin Rabi'ah. Tanda dalam kitab. Nama dia Amir ibnu Rabi'ah. Sahal bin Hanif yaghtasil. Jadi Sahal bin Hanif ni duduk mandi. Amir bin Rabi'ah ni tengok Sahal bin Hanif duduk mandi. Faqala wallahi ma ra'aitu kal yaum. Dia kata, comelnya dia ni, kulit macam pulut. Jadi biasalah orang mandi kan. Dia bukalah baju dia tu. Bila tengok kawan ni cantik, memang orang cantik Sahal ni. Jadi dia pergi puji pelik-pelik. Oh dia terlawa dia ni. Kulit dia tu macam apa dia kata, macam anak perempuan, macam gadis sunti ni. Comel benar ni. Jadi falu beta bi Sahal, tiba-tiba dia tengah mandi, bom rebah. Rebah selalu tengah mandi. Orang bagi tahu, ya Rasulullah, Sahal rebah. Tengah mandi rebah dia. Jika ada orang kita sekarang ni pun tengah-tengah duduk dia tiba-tiba pening kepala. Berapa ramai penceramah-penceramahnya hebat-hebat. Orang-orang yang pandai-pandai tak boleh ceramah. Bila pegang mikrofon jadi menggigil. Sedangkan dia mikrofon ni berebut lah. Boleh kata orang panggil mecak tengok mikrofon. Tapi tiba bila tengok mikrofon takut, fobia, tak boleh cakap. Ada berlaku benda gini. Jadi Sahal tengah mandi ni pom rebah. Bila rebah orang beritahu, ya Rasulullah, Sahal rebah. Tak khabar. Jadi faqala ittahimu lahu ahadan. Nabi kata mutuduh siapa tengok dia tadi? Pasal apa dia rebah? Siapa dia tengok dia? Siapa dia lihat dia? Dia kata di sahabat-sahabat yang ada, nattahimu lahu Amir bin Rabi'ah. Dia kata tak ada orang lain Rasulullah. Waktu dia mandi tadi, Amir mari duduk puji dia, comelmu ni lawa. Jadi apa jadi? Nabi kita panggil Amir. Ya Amir bin Rabi'ah mari. Fataghayyaza alai, Nabi kita marah. Ini kata alama yuqatilu ahadukum akha. Kenapa kamu nak bunuh saudara kamu sendiri? Allah barakta. Patutnya moyak Allah barakta. Kenapa kamu tidak doa berkat pada kamu? Patut mengata masya-Allah, lawa entah ni, masya-Allah comelmu ni. Barakallahu fi. Ni dak giduk uji lawa apa kulit orang teno namu ni. Macam budak gadis sunti lagi anak murid atau budik. Tak ada jerawat, tak ada gapo ni. Jadi Nabi kita marah. Irtasil lahu. Ingat baik-baik. Kalau berlaku kes macam ni, ada orang yang pening kepala, ada orang sakit dengan sebab orang tengok, maka kita mesti suruh dia mandi. Maka faghasalahu Amir bin Rabi'ah pun mandi. Dia basuh muka dia, basuh tangan dia, basuh semualah. Termasuklah dalam kain dia pun basuh juga, mandi. Tak ada air. Air tu ditadah. Di apa ni kita mandi, tak ada air bawah, masuk dalam besin, mandi.
Kemudian air itu ambil pergi jiru atas orang yang sakit. Ambil air mandi orang itu tadi, kita pergi siram atas orang itu. Lepas bersihan, summa subba alaihi faraha ma'an nas laisa bihi ba's. Sahal bangun jalan cengok-cengok. Tak ada, seolah-olah tak ada apa-apa. Akak terus, tak apa yang dia rebah tadi macam tak berlaku. Itu zaman sahabat. Kalau zaman kita hari ni suruh mandi, siapa nak mandi? Mana aku buat? Siapa dia tuduh aku? Mahkamah pergi pula. Jadi orang zaman dulu orang beriman, imannya kukuh, imannya kepada Allah Taala sangat kuat, dia tak jadi masalah. Jadi masalah ke tidak? Tak jadi masalah. Tapi zaman kita hari ni kalau buat macam tu rasa istihar perang. Istihar perang tak? Oi, tuduh saya tak buat. Jadi jangan. Bukan makna kita jahat. Kadang-kadang orang yang sakit itu kawan kita, sahabat kita sendiri, kawan-kawan kita, tapi oleh kerana mata kita tu tajam. Bila tengok orang boleh ubah orang tu. Jadi orang macam ni, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi ni orang hebat, ketika menghuraikan hadis ini dia kata apa? Sepatutnya bila kita tahu seorang ni bila tengok orang rebah, maka imam mesti tahan dia dalam rumah. Ambil orang ni jangan bagi dia jalan, tok dalam rumah, bagi makan dia, orang panggil tahan dia dalam rumah. Tak boleh dia keluar tengok orang. Dia tengok orang rebah. Ini bahaya mata dia ni. Jadi bahaya orang lagu ni. Kita kena tahan dalam rumah. Jangan kata, kalau gitu hadis ni ISA lah ni. Ni bukan ISA lah. Jangan duduk banding. Jangan buat ambil hadis ni buat hujah. ISA halal pula. Tak. ISA tu cerita lah. Cerita buat tuduhan kepada orang. Lepas tu tangkap dia. Lepas tu cari bukti. Hak ni dak ni. Hak ni kita memang dia tengok rebah. Lepas tu kita suruh dia mandi. Bangun orang tu. Ya sah dah dia. Jadi imam, pemimpin, kena ambil orang ni letak dalam rumah dia. Mu tak usah duduk jalan lah. Mu tengok orang rebah habis orang. Mata dia hebat sangat. Ataupun kita bawa dia kalau zaman ni enggak bawa ke Permata Hijrah lah dak. Beri pakai spike hitam dia, mu jangan tengok orang. Tengok pun tak nampak, tak tajam boleh jadi. Boleh ke tak tahu. Cubalah. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Penyakit ain, penyakit pandangan mata ni benar. Walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Kalau ada benda yang boleh mendahului qadar ketentuan Allah, maka penyakit ain lah akan mendahuluinya. Jadi kita kena ingatlah bahawa penyakit pandangan mata ni bukan penyakit main-main, bukan penyakit yang senang-senang kita boleh kata beres. Jangan duduk beres. Mati kawan tu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya orang yang kena orang yang pandangnya dia kena kepada orang itu, minta supaya dia mandi dan ambil air itu jiru atas orang itu. Yang ke-126, bacaan ketika terkejut. Kalau kita terkejut, kita nak kata apa? Kita kena kata la ilaha illallah. Bila kita terkejut, jangan duduk sumpah, jangan duduk apa benda. Kita kata la ilaha illallah. Boleh kata. Ingat dah ni, apa tak ingatnya? Mana cerita dia, mana dalil dia? Dalil dianya isteri Nabi nama dia Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Zainab. Faza'an, dalam keadaan terkejut. Nabi kita masuk dalam keadaan terkejut. Nabi kata apa? La ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata celakalah apa buat Arab ni daripada kejahatan yang telah hampir ni, mari kejahatan. Futihal yaum Ya'juj wa Ma'juj. Pada hari ini telah dibuka benteng Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka. Jadi Ya'juj wa Ma'juj nak keluar dah ni. Nabi kata apa? Faqultu, kata di Zainab radhiyallahu anha, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Kenapa Rasulullah takut sangat ni, terkejut sangat ni? Siapa masuk dalam rumah nampak keadaan terkejut? Apakah akan binasa kalau Ya'juj wa Ma'juj mari pun binasakah kita? Wa fina salihun, sedangkan ada di kalangan kami orang-orang yang saleh. Rasulullah sendiri ada orang yang baik-baik ada. Bahaya juga ke? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kasural khabas. Nabi kata ya. Apabila banyaknya berlaku maksiat, banyaknya berlaku kemungkaran, pada waktu itu bala akan mari walaupun ada di kalangan masyarakat itu orang yang baik. Jadi kita kena ingat, kita orang yang baik, orang yang saleh, orang yang anti kemungkaran, benci pada maksiat ni, kena bergerak.
kena bertindak mencegah maksiat. Jadi kalau kita orang baik duduk dia, buat lembuknya, orang buat maksiat, tak ada jaga tepi kaya orang. Siapa dia suruh jaga kaya orang? Kita bukan nak jaga kaya orang, nak jaga maksiat yang dia buat tu. Itu istilah orang Melayu ni banyak yang kadang-kadang tidak tepat. Istilah orang Melayu, kita tak boleh jaga tepi kaya orang. Siapa dia suruh jaga tepi kaya orang? Ni demo ni bukan tepi kaya ni. Pakai dalam kaya dia masuk ni. Jaga tepi kaya gitu. Orang ni orang pada kaya, semua dalam sahabat tu tak ada kaya pun ada dah. Jadi banyak masalah yang berlaku. Jadi kenapa huru-hara ni berlaku ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huru-hara ni bala bencana akan mari juga, walaupun ada di orang soleh masih ada. Iza kasural khabas, apabila banyaknya berlaku benda-benda maksiat. Jadi bila maksiat banyak berlaku, jadi pada waktu itu akan berlakulah maksiat. Yang ke-100. Jadi bila kita tengok benda yang pelik, jadi kita kena kata la ilaha illallah. Ingat, nak kata apa? La ilaha illallah. Yang ke-127, bacaan ketika menyembelih haiwan. Bila kita nak sembelih haiwan, kita baca apa? Ingat baik-baik ni. Tukar-tukar sembelih itu kena ingat. Ikut semua. Bismillah. Wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Bismillah. Wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Bismillah. Allahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Jadi kalau kita nak ringkas, buat hak dalam kurungnya tu. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Itu tak apa. Tapi kalau boleh sempurna, sempurnalah. Jadi kita kata apa? Allahumma bismillah, Allahu akbar, Allahumma laka, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Cantik tak? Jadi dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, binatang ini daripada Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Kembali kepada Engkau dah kita sembelih dah dia. Ya Allah, terimalah daripadaku. Jadi bila kita nak sembelih haiwan ni biasanya haiwan kurban lah ni. Bila haiwan kurban, kita doa macam ni. Jadi tambah di situ, bacaan kita menyembelih haiwan kurban. Jadi kerana bila kurban ni, kita niat untuk Allah. Dan daging dia kita boleh makan. Jadi kalau kita nak sembelih biasa, kita baca Bismillah. Yalah. Bismillah, Allahu akbar. Nak baca semua, bacalah. Jadi mana cerita dia nya? Cerita dia, Nabi SAW sembelih pada hari raya itu kabsyaini aqraini amlahaini. Tengok, Nabi kita sembelih pada hari raya kurban 2 ekor kibas yang bertanduk, yang gemuk keluar-luarnya. Jadi kita ni kena ingat, bila nak kurban, jangan duduk cari hak kurus-kurus, cari hak besar. Ni dak cari hak paling murah sekali. Berapa satu bahagian? 200. Nak pergi tak jumpa cari daging. Pergi hak ni kena tolak, pergi hak ni kena tolak. Nak bagi daging pun payah. Jadi nak sembelih kurban, cari hak betul-betul. Nabi kita tengok ni, dia sembelih 2 ekor kibas yang akrana, yang ada apa ni, bertanduk dan gemuk kibas. Jadi yang afdalnya kita sembelih seekor kambing, seekor penuh, jangan, ataupun seekor lembu, ataupun seekor unta. Jadi kalau tak mampu, baru kita kongsi satu bahagian daripada lembu, satu bahagian daripada unta, satu bahagian daripada kerbau, boleh belakang. Satu bahagian daripada kambing boleh? Boleh? Tak ada satu bahagian kambing tu ya lah. Jadi kambing satu bahagian. Kau boleh kongsinya lembu, unta, kerbau boleh lagi, jamus dia panggil. Jadi kata Nabi SAW, dia sembelih 2 ekor kibas yang besar, yang gemuk. Nabi kata apa? Inni wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma minka walaka
wa an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Kemudian baru disembelih. Jadi Nabi kita sembelih 2 ekor kibas. 1 ekor untuk Muhammad dan keluarga dia, seekor lagi untuk umat dia yang tidak berkorban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangatlah rahmatnya kepada umat dia. Dia sembelih seekor kibas untuk umatnya yang tidak berkorban. Dari riwayat lain kata bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh juga. Kalau kita nak sembelih nanti hari raya korban, hari raya haji, kita sembelih seekor kambing besar, kita boleh niat untuk kita dan ahli rumah kita. Kita katakan apa? Ya Allah, bismillah, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah korban ini daripada aku dan keluarga aku. Isteri dia dan anak-anak dia masuk sekali itu. Jadi boleh kita korban untuk kita dan keluarga kita. Kena ingatlah tu. Kita tak niat ke keluarga kita tak? Niat ke tak niat? Tak niat. Jadi sekali kita niat sekali. Nabi kita sembelih 2 ekor untuk Muhammad wa ali Muhammadin, seekor lagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita orang kaya boleh kita buat 2-3 ekor. Seekor untuk kita, seekor lagi untuk keluarga kita, seekor lagi untuk ahli-ahli kampung kita, anak-anak kita yang tidak berkorban. Kalau kita wakil rakyat, YB, kita korban untuk ahli-ahli kampung, ahli-ahli di bawah kawasan saya ni yang tidak berkorban. Boleh. Nabi kita korban untuk umat dia. Jadi apa salah? Ingatlah kita tu. Ingat kita ingat. Bismillah ni. Wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Ingatlah bila nak korban nanti, tulis kertas ni, hafal betul-betul, baca degah-degah biar orang ikut belaka. Yang nak korban itulah ikutnya. Jadi habislah kita perbincangan kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi di dalam perbincangan yang seterusnya. Bacaan yang ke-128, bacaan untuk menolak gangguan syaitan. Bila syaitan mari, kita nak tolak macam mana? Ini cerita dia sedap ni. Pasal itulah bila mari bab syaitan ni, kita kena belajar betul-betul. Kerana syaitan ni dia ada. Ada ke tak ada syaitan? Ada. Syaitan ni ada 2 jenis. Satu syaitan tak nampak, satu lagi syaitan ada sekali dengan kita. Hak ni bahaya ni. Hak nampak, hak tak nampak tu satu. Hak nampak ni bahaya juga ni. Orang nak ajak pergi masjid, dia ajak pergi lain. Itu dia panggil syaitan. Syaitan manusia. Syaitan manusia ni bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Jadi kena ludah belaka atas muka syaitan ni. Na'udzubillah, insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.